Orang lelaki haram pakai seluar. Tak haram. Apa pula haramnya? Nak haram buka aurat. Nak kalau pakai jubah pun tapi punggung ada lubang, haram kau. Nah, dia buat pesen baru, belakang punggung dia tebuk gitu. Pakai jubah. Nah, pengurusi masjid pula pakai balik awal. Jadi dalam rumah tak ada masalah. Hak Jelin beli basikal dalam rumah. Nak, tak ada anak lagi, suami dia ada. Dan isteri dia gohik basikal, telanjang harus. Tak ada masalah. Pasal depan suami tidak ada aurat. Tak. Cuma suami lah nyaknya takut dah jadi baca surat khabar. Apakah betul duit PTPTN berunsur riba? Apa hukum mengambilnya? Setengah ulama saja mengatakan kalau kita berhajat sangat nak belajar, tak dapat tidur, tak ada orang nak pinjam. Tiba-tiba pinjaman itu jenis ambil utun dengan pinjaman, maka yang beri pinjam itu saja yang dapat dosa di sisi Allah. Soalan seterusnya. Ada kawan tanya dalam blog, jikalau Tuhan tu maha hebat, kenapa Tuhan cipta malaikat untuk bantu dia? Ni dipanggil soalan bodoh. Allah ni tak berhajat pun pada pembantu. Malaikat bukan bantu, tak bantu pun. Malaikat ni Tuhan cipta untuk menunjukkan kehebatan dia. Faham? Tengok hebatnya aku cipta malaikat beribu-ribu juta. Aku suruh sujud selama-lamanya. Tiba-tiba kita orang hebat lepas tu duduk secara macam beruk. Tak hebat nak tunjuk hebat Allah, dia buat arah, dia buat langit supaya kita tengok. Dan dia cipta malaikat berbilion-bilion, tak ada orang tahu. Jundullah, tentera Allah. Aku suruh sujud selamanya. Sebut dalam hadis. Yang aku suruh rokok selamanya. Aku suruh tasbih selamanya. Aku suruh cabut nyawa orang, dia cabut nyawa orang. Bukan bantu. Allah maha berkuasa. Soalan seterusnya. Dunia ini diwariskan kepada orang yang beriman. Boleh Ustaz jelaskan sikit? Tamu jangan banyak-banyak, memang nak jelas sikit. Orang beriman ini bila dia Tuhan turunkan hukum seperti halal haram atau wajib dan sebagainya, dia redha. Apabila Tuhan beri dia nikmat, dia syukur. Bila Tuhan beri dia bala, dia sabar. 3 perkara ni orang beriman. Nampak? Maksud waris di sini, yang layak duduk di atas bumi ni hanya orang yang ada 3 sifat ni. Yang pertama, segala hukum Allah dia redha. Jadi kalau Allah kata laksana hudud, kita tak cakap banyak, kerana Allah tuang punya alam, kita jalan, kita redha. Yang kedua, Tuhan tu beri kita nikmat, kita syukur. Nikmat belaka ni, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat akal, nikmat tubuh badan, nikmat sihat, nikmat anak, bini, kereta, kenderaan, pangkat, duit dan sebagainya. Syukur, alhamdulillah. Apa makna syukur? Guna segala nikmat untuk balas budi Allah. Ada anak, awak mari masjid dengan orang ngajar. Ada duit, beri sumbangan untuk rumah anak yatim dan seumpamanya. Yang ketiga, Tuhan uji kita, kita sabar. Yang tidak redha dengan hukum Allah, yang tak sabar dengan segala bala, yang tidak syukur dengan nikmat Allah, ambil sudah sekarang ni. Allah kata, hukumlah di antara manusia dengan Al-Quran. Wa anihkum bainan nas bima anzalallah. Hukum dia sama manusia dengan hukum Al-Quran. Manusia jawab, Al-Quran hukum pesing lama, lapuk, tidak relevan, tidak moden, tak canggih, tak sesuai dengan kita keadaan masyarakat majmuk. Orang ni tidak reda dengan hukum Allah. Orang ni lah tidak diwariskan akan bumi ni. Maksud orang-orang yang tak suka hukum Islam tak boleh duduk atas bumi, sila berhambus daripada bumi Allah. Kerana dalam hadis kata, hadis kursi, Allah firman, wa man lam yarda bi qada'i, siapa tidak redha dengan hukum aku, walam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan bala aku, walam yashkur ala na'ma'i, tidak syukur dengan nikmat aku,
falyakhruj min tahti samai, sila keluar daripada bawah langitku. Maksud berambuh daripada bumi ini. Falyakhruj falyatlub rabban siwai, cari Tuhan yang lain daripada aku. Faham? Ini maksudnya orang-orang yang jahat yang menumpang di bumi Allah. Nah, mereka tak layak duduk di bumi Allah. Soalan seterusnya, dulu saya jahat, sekarang saya dah taubat, alhamdulillah, dan nak berubah. Dak mu semua, bukan mu seorang, jahat belaka kita ni. Siapa dulu daripada beranak tu duduk atas Quran dah? Ada tak? Ada tak sini? Tak ada, jahat dululah kita, nak lupa, lalai dan sebagainya, kemudian terbimbing ke arah kebajikan. Nak dalam Quran Allah firman laki-laki baik untuk wanita baik, laki-laki berzina untuk wanita berzina. Saya sedihlah baca ayat ni dan rasa takut, adakah saya masih berpeluang dapat isteri yang solehah? Saya betul-betul dah bertaubat. Baik, dia ni jahat, sekarang dah bertaubat, tapi dia takut dengan satu ayat. Nampak? Mana ayat? Tok Imam baca, baik untuk baik, jahat untuk jahat. Baca sikit. At-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibat. Betul? Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan-perempuan baik. Nampak? Wal khabisat lil khabisin wal khabisuna bil wal khabisuna lil khabisat. Faham? Perempuan-perempuan jahat untuk laki-laki jahat, perempuan-perempuan laki-laki jahat untuk perempuan-perempuan jahat. Satu, umum ayat tu. Ada satu lagi, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Tu perempuan laki-laki yang berzina tidaklah jodohnya molek melainkan dengan perempuan zina juga. Apa maksud ayat ini? Ayat ini bukan sebut syarat sah nikah. Kalau kita pernah berzina mesti cari awet hak pernah berzina, bukan. Maksudnya kalau kita buat jahat, layak nikah perempuan jahat lah. Kita tak layak nak dapat isteri yang baik. Ni kita jahat nak isteri solehah. Nak? Semua orang laki-laki kalau tanya nak isteri solehah ke nak bosnya? Solehah lah boh. Tapi mu kata duk tekok, pakai subang, rambut mau ikeng macam ayang gila. Nak isteri solehah, tak patut gitu. Mu nak isteri solehah, mu tukar dulu, beri jadi soleh. Jadi siapa yang telah bertaubat daripada dosa, dia orang baik, orang jahat? Orang baik. Maka al-khabisuna lil khabisat. Bila dah jadi baik, layaknya jodoh perempuan-perempuan yang baik. Faham? InsyaAllah dapat isteri yang baik. Jujur kita dalam bertaubat. Mokcik saya kahwin orang putih Amerika, 15 tahun dah kahwin. Masa saya lawak mereka sana, saya dapati pokcik saya tu dak semayang dan dak puasa. Mokcik saya kata tegar dah, tapi dak mampu sebab kerjanya busy. Apakah cara terbaik untuk nasihatnya? Lebih 15 tahun dah dia masuk Islam. 15 tahun masuk Islam, dak puasa, dak semayang. Sebab tu jangan kita kahwin dengan orang yang nak ke kita sanggup masuk Islam. Kita orang puang nak boyfriend kita lelaki, dia sanggup masuk Islam kerana nak kahwin dengan kita. Jangan, ulama larang. Dia tak mau Allah, dia tak mau Islam, dia nak kita. Jadi ada satu halangan kena masuk Islam, dia pun lampak halangan tu masuk Islam. Dapat kita, tak dapat Islam. Dia kahwinlah dengan orang yang kasih pada Islam. Dia masuk Islam kerana dia nak kebenaran. Setelah dia masuk Islam, elok Islamnya, kita kahwin dengan dia. Faham? Jadi sekarang masalah tu, berlaku masalah. Masalah orang putih, kita nak tegur payah. Nampak? Kita pula isteri. Sebab tu tidak digalakkan orang perempuan yang solehah kahwin dengan laki-laki fasik. Tapi laki-laki soleh digalakkan kahwin dengan perempuan-perempuan jahat. Ni jenis janggut, jenis serban, jenis tupiah ni, jangan jenis pakai jubah. Takkan nak kahwin hak solehah, hak jubah, hak abuh sebagainya. Siapa nak bimbing hak nu? Nak hak seluar ketat, hak rambut blong, hak free hair, bagi kahwin dengan Tok Imam ah. Maka terlatih, tertarbiahlah dia menjadi baik. Ni rambut free hair dah, belang pula macam ke kucing gila. Nak
keluar ketak nampak punggung, kahwin pula dengan jodoh laki-laki luar pendek, gatal tekak macam beruk naiknya. Dah mana nak boleh bimbing?